Assalamualaikum. Saya Muhammad Ashraf Izzuddin bin Mokhtar. Saya Alia binti Muhammad Jaiz. Saya Nur Izaini binti Musaudin. Nama saya Nurul Aini binti Cik Mat Rezaki dari kumpulan 5 dan pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan isu semasa yang bertajuk penghayatan nilai bangsa masyarakat berbilang kaum dalam kalangan mahasiswa di Malaysia. Malaysia merupakan salah sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum yang berbilang bangsa. Negara Malaysia kaya dengan keunikan yang tersendiri di mana setiap kaum mempunyai adat masing-masing. Adat dan budaya ini walau bagaimanapun tidak pernah memisahkan, malah lebih menyatukan semua bangsa. Kerajaan Malaysia amat menitik berat persoalan akhlak dan nilai-nilai murni dalam masyarakat yang berbilang bangsa, dan ianya juga terkandung dalam Wawasan 2020 di mana tumpuannya ke arah melahirkan satu negara bangsa Malaysia yang maju, progresif, saintifik dan hidup bersatu padu. 3 etnik terbesar iaitu Melayu, Cina dan India yang mana mengamalkan kebudayaan, adat asal, agama dan bahasa masing-masing. Masyarakat Malaysia juga mempunyai budaya yang membolehkan mereka berinteraksi di antara satu sama lain. Walaupun kebudayaan masyarakat Malaysia berbeza, namun tetap mempunyai asas yang sama iaitu membentuk jati diri individu ke arah yang lebih baik. Inilah yang membolehkan masyarakat negara kita dapat berinteraksi di antara satu sama lain dalam membentuk masyarakat Malaysia yang berpegang teguh dengan ajaran agama masing-masing. Interaksi antara kaum ini penting untuk menghindar masyarakat daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat dan menyalahi norma-norma kehidupan. Pertama sekali, nilai bangsa yang ingin saya kongsikan adalah nilai patriotism. Konsep nilai bangsa membawa maksud yang sama seperti nilai patriotism. Patriotism membawa maksud kecintaan pada tanah air, penghargaan terhadap sejarah negara dan persediaan untuk melindungi bangsa yang wujud di Malaysia. Nilai patriotism mendidik masyarakat untuk berganding bahu dalam mempertahankan dan membela kedaulatan serta keamanan negara. Menurut kajian di Institut Pemikiran Tun Dr. Mahathir, Jabatan Kajian menunjukkan bahawa tahap nilai patriotism di kalangan belia Malaysia amat membimbangkan. Hal ini akan menyebabkan rakyat Malaysia bergaduh dan mempunyai sikap rasis jika nilai patriotism tidak dipupuk dalam kalangan rakyat Malaysia. Kestabilan ekonomi negara juga akan tergugat jika masalah perkauman tidak dapat dielakkan disebabkan oleh sikap pentingkan diri oleh sesetengah pihak. Oleh sebab itu, pentingnya nilai patriotism dipupuk dalam kalangan belia sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Justru, pemupukan nilai patriotism dalam kalangan belia adalah salah satu strategi untuk mengekalkan kemerdekaan negara. Sekiranya belia dapat menjiwai dan mengamalkan nilai patriotism dengan sebaik mungkin, ianya akan membawa kepada perkembangan belia yang berbudi bahasa dan cintakan negara. Selain itu, nilai patriotism secara tidak langsung juga memupuk masyarakat untuk menghormati masyarakat berbilang bangsa di Malaysia. Demi membina nilai persefahaman antara pelbagai kaum, pelbagai usaha telah dilakukan oleh masyarakat. Seterusnya, yang kedua adalah nilai keagamaan. Nilai agama terhasil daripada gabungan beberapa sistem sosial yang terdiri daripada perilaku, kepercayaan, hubungan sosial di antara makhluk serta tata cara beribadah. Nilai agama ini juga merupakan peraturan yang perlu diterima dan akur oleh setiap manusia. Terdapat pelbagai perintah, ajaran dan larangan daripada Tuhan. Oleh itu, setiap manusia perlulah mentaati dan melakukan segala perintah Tuhan dan meninggalkan segala larangannya. Seterusnya, pembentukan nilai-nilai agama dalam kalangan masyarakat ini mempunyai tujuan yang tersendiri. Antaranya adalah supaya manusia mempunyai kehidupan yang mempunyai arah tuju yang jelas, meletakkan agama dalam diri sebagai yang utama untuk dijadikan sebagai pedoman hidup, serta untuk memastikan seseorang individu itu sentiasa bersikap rasional dan berfikiran waras. Selain itu, pembentukan nilai agama ini juga mempunyai faktor yang tersendiri. Antara faktornya adalah keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial. Terdapat juga beberapa sumber di dalam nilai agama, iaitu sumber dari Tuhan, masyarakat dan individu. Akhir kata,
Nilai keagamaan ini adalah sangat penting dalam kehidupan seseorang. Hidup tanpa berasaskan agama akan mudah hanyut dengan duniawi. Oleh itu, setiap manusia perlulah meningkatkan lagi nilai keagamaan dan ketakwaan di dalam diri masing-masing dengan sentiasa melakukan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, supaya kehidupan di dunia dan di akhirat akan sentiasa tenang dan diberkati. Masyarakat ialah satu kumpulan manusia yang berinteraksi dalam kawasan atau sempadan yang ditetapkan dan dibimbing oleh satu budaya yang dikongsi bersama. Seseorang manusia itu tidak dapat hidup bersendirian dan memerlukan orang di sekeliling kerana itu adalah fitrah. Kehidupan bermasyarakat adalah sangat penting untuk saling berinteraksi, justru dapat membentuk kesepaduan dan mewujudkan keakraban di kalangan penduduk. Masyarakat yang mengamalkan nilai tentang bersama menjadikan masyarakat itu lebih mudah untuk memahami antara mereka. Nilai masyarakat kini menjadi ikutan dan juga hasil didikan oleh ibu bapa untuk anak-anak mereka sentiasa berbudi dan menjadi seseorang yang beradab terhadap masyarakat. Namun begitu, nilai kehidupan bermasyarakat kini berada di persimpangan antara tradisional dengan pasca moden. Masyarakat terdahulu sangat terkenal dengan nilai-nilai murni yang lebih mementingkan masyarakat keseluruhan daripada diri sendiri. Sejak pembangunan teknologi yang semakin cepat pada era ini menyebabkan masyarakat sekarang tidak lagi menghayati nilai-nilai ini. Antara kesan hilangnya nilai ini adalah seperti kejadian penyalahgunaan dadah, pembuangan bayi, pergaduhan yang berakhir dengan kematian, penculikan kanak-kanak, remaja lari dari rumah, murid puting sekolah, sembahma haram dan bermacam lagi. Nilai-nilai ini perlu diketengahkan semula di kalangan mahasiswa supaya segala tindakan mereka tidak menyeleweng dengan norma sosial masyarakat. Memperbanyakkan aktiviti kemasyarakatan yang lebih terbuka dapat membuka minda dan mendedahkan mahasiswa dengan nilai murni seperti nilai saling menghormati, mematuhi adat, persepakatan, tolong-menolong, beramah mesra, perhatian terhadap alam sekitar serta nilai keadilan sosial. Secara amnya, nilai merupakan peraturan yang diatur sebagai panduan dalam membentuk individu supaya dapat membuat keputusan ketika dalam situasi sosial yang tertentu. Nilai tradisi dan budaya ini boleh dibahagikan kepada tiga bangsa iaitu Melayu, Cina dan India. Setiap bangsa ini mempunyai nilai tradisi dan budaya yang tersendiri. Ianya merangkumi pelbagai aspek dalam kehidupan seperti adat, nilai-nilai murni, moral kesenian, agama dan tingkah laku untuk diterapkan dalam masyarakat. Budaya merupakan satu elemen yang penting dalam membentuk sesebuah negara yang bertamadun. Nilai tradisi dan budaya Melayu. Masyarakat Melayu merupakan majoriti di Malaysia dengan memegang status sebagai bumi putera. Jumlah rakyat berbangsa Melayu adalah sebanyak 20.9 juta bersamaan dengan 69.7%. Setiap rakyat diterapkan dengan kaedah yang sama di mana kesemua masyarakat Melayu diwajibkan mengamalkan ajaran agama Islam. Salah satu ciri masyarakat Melayu adalah budi pekerti iaitu keunggulan sasiah yang harus ada di dalam diri seseorang. Konsep berbudi ini fokusnya adalah untuk mengutamakan kemuliaan dalam perwatakan yang diperoleh sebagai menerusi amalan nilai murni. Antara adat orang Melayu ialah memberi salam apabila tiba di rumah yang dikunjungi, berjabat tangan apabila mengenalkan diri, orang lelaki duduk bersilang kaki, orang perempuan duduk bersimpuh dan sebagainya. Nilai tradisi dan budaya Cina. Masyarakat Cina pula adalah sebanyak 6.7 juta penduduk iaitu 22.5%. Masyarakat Cina mempunyai satu nilai iaitu menyatukan dan menyesuaikan pelbagai sistem kepercayaan yang berbeza. Dalam budaya dan tradisi bangsa Cina, mereka membiasakan pembentukan bagi sesebuah keluarga yang harmoni dan stabil adalah bergantung kepada hubungan sesama manusia dan tahap ekonomi yang ada. Ketaatan juga merupakan teras kebudayaan etika bagi mereka. Antara contoh budaya Cina ketika perayaan Chinese New Year adalah mereka tidak akan menyapu rumah pada hari raya pertama kerana menganggap ia boleh menghilangkan keuntungan yang ada. Selain itu, pasangan yang sudah berkahwin perlu memberikan angpau kepada kanak-kanak dan mereka yang belum berkahwin. Nilai tradisi dan budaya India. Penduduk masyarakat India adalah kategori minoriti di Malaysia dengan populasi sebanyak 2 juta penduduk dengan penduduk 6.8%. Kebanyakan orang India di Malaysia dipengaruhi oleh sistem nilai Hindu. Dua karya sastra agung mereka yang terkenal, Mahabharata dan Ramayana, telah banyak mempengaruhi tingkah laku masyarakat India. Kemudian, unit keluarga dianggap sebagai institusi yang suci dan mendapat tempat yang paling penting dalam struktur sosialnya. Antara budaya mereka ialah apabila tetamu berkunjung ke rumah,
Mereka akan dijamu dengan makanan dan minuman, dan tetamu mesti menerima hidangan sebagai tanda hormat kepada tuan rumah, serta menggunakan tangan kanan untuk menerima sesuatu sebagai tanda kebaikan dan kesyukuran. Isi seterusnya yang akan kami bincangkan adalah berkaitan nilai murni setiap kaum. Bagi masyarakat Melayu, pembentukan nilai jati diri dan kepribadian yang tinggi adalah penting untuk memupuk masyarakat yang berbudi bahasa, berakhlak serta prihatin. Keluarga merupakan ejen sosial yang penting dalam masyarakat Melayu untuk mengasuh dan mendidik ahli keluarga, terutamanya anak-anak, untuk membentuk nilai kemasyarakatan yang membawa kepada sifat saling tolong-menolong, prihatin dan bertimbang rasa. Sifat dan kepribadian yang tinggi hendaklah dipupuk sejak dari kecil untuk mengelakkan mereka terlibat dengan gejala sosial seperti merompak, merogol dan penyalahgunaan dadah. Seterusnya, masyarakat Melayu menitik beratkan unsur agama dan adat Islam dalam pembentukan nilai masyarakat Melayu. Agama Islam menjadi teras dalam setiap perkara dengan syarat ianya tidak bertentangan dengan hukum syarak. Sebagai contoh, keluarga dalam masyarakat Melayu sering menegur, memberi nasihat dan merawatan dengan niat mengajar semasa mendidik anak-anak supaya mereka menjadi insan yang berguna. Banyak perubahan yang berlaku di kalangan masyarakat Melayu sejak kedatangan Islam. Antaranya ialah kitab-kitab agama yang ditulis oleh alim ulama telah menjadi panduan dan rujukan masyarakat Melayu. Agama Islam merupakan agama yang mementingkan maruah dan kemuliaan manusia tanpa mengira warna kulit, keturunan dan bangsa. Apa yang dapat disimpulkan dari kupasan di atas adalah agama Islam merupakan satu sistem kepercayaan atau teras dalam pembentukan masyarakat Melayu yang berakhlak mulia dan berbudi bahasa yang berlandaskan akidah dan syariah Islam. Selain itu, bagi nilai masyarakat Cina, mereka mempunyai kepercayaannya tersendiri di mana mereka menyembah nenek moyang dan Tian ataupun langit yang telah wujud sejak zaman dahulu lagi. Mereka menganggap dewa-dewa yang mempunyai perwatakan manusia sebagai Tuhan mereka. Bagi masyarakat Cina, mereka lebih menitik beratkan kepercayaan yang membawa kepada kekayaan, kebahagiaan dan kesejahteraan tanpa mementingkan konsep ketuhanan. Mereka bebas mengamalkan agama yang memberikan kebahagiaan kerana majoriti masyarakat Cina tidak mempunyai konsep yang jelas tentang ketuhanan berbanding ajaran Islam dan Kristian. Di samping itu, masyarakat Cina melakukan pemujaan terhadap langit yang dianggap sebagai makhluk yang menguasai nasib seseorang. Agama Buddha, Taoism dan Confucianism juga menyumbang kepada kepercayaan masyarakat Cina. Ajaran Confucianism mempunyai beberapa konsep hubungan seperti ayah dengan anak, suami dengan isteri, dan abang dan adik yang membawa maksud masyarakat Cina juga mementingkan nilai-nilai yang membawa kepada masyarakat saling tolong-menolong dan bertimbang rasa. Kesimpulannya, masyarakat Cina juga mementingkan nilai-nilai murni dan agama mereka menyeru untuk berakhlak mulia. Bagi masyarakat India, kedatangan masyarakat India ke Tanah Melayu berlaku sejak abad ke-19 melalui pihak British. Tekanan sistem kasta dan penindasan terhadap golongan wanita yang membuatkan masyarakat India ini berpindah menetap di Tanah Melayu. Kedua, masyarakat India kebanyakannya beragama Hindu dan Buddha. Bagi masyarakat India yang beragama Hindu, mereka menganggap Tuhan itu bersifat ibu kerana seorang ibu pasti tidak akan mengecewakan anaknya. Terdapat 3 perayaan masyarakat India sambut, iaitu Deepavali, Pongal dan Thaipusam. Seterusnya, terdapat 4 persoalan kajian. Yang pertama, apakah tahap pengetahuan dan pengamalan nilai murni dalam kalangan mahasiswa berbilang kaum? Yang kedua, apakah kepentingan penghayatan nilai bangsa Malaysia dalam memupuk sifat patriotisme dalam diri mahasiswa melalui program yang dianjurkan oleh pihak universiti? Yang ketiga, apakah program yang perlu dianjurkan oleh pihak universiti dalam memupuk semangat perpaduan antara pelbagai etnik? Seterusnya, bagi objektif kajian pula, ia juga mempunyai 4 objektif, iaitu untuk mengenal pasti tahap pengetahuan dan pengamalan nilai murni dalam kalangan mahasiswa yang berbilang kaum.
Seterusnya, untuk mengenal pasti kepentingan penghayatan nilai bangsa Malaysia dalam memupuk sifat patriotisme dalam diri mahasiswa. Dan yang terakhir adalah untuk mengkaji peranan pihak universiti dalam memupuk semangat perpaduan antara pelbagai etnik. Berdasarkan soal selidik untuk Rajah 1 dan 2, kami dapat buktikan bahawa kebanyakan mahasiswa menyedari betapa pentingnya untuk mempelajari budaya lain dan mempraktikkan nilai-nilai kebudayaan dalam diri supaya dapat membentuk masyarakat yang harmoni. Rajah 3 dan 4 membuktikan bahawa sifat patriotisme dan nilai murni ini dapat memberi kesan kepada kehidupan seharian mahasiswa di universiti dan majoriti responden tidak bersetuju dengan keperluan penyamarataan taraf Bumiputera dengan bangsa yang lain. Objektif yang kedua telah membuktikan bahawa pelajar tahu tentang kepentingan nilai bangsa Malaysia dan menunjukkan separuh daripada jumlah keseluruhan mahasiswa seri membaca dan melayari internet berkaitan sifat patriotisme. Rajah 3 dan 4 menunjukkan majoriti mahasiswa tidak bersetuju dengan sikap rasis terhadap bangsa lain kerana perbuatan tersebut akan mencetuskan perbalahan antara kaum, menggugat kesepaduan sosial dan kestabilan negara. Sikap rasis tidak seharusnya dibiarkan di dalam negara kita kerana hal ini akan mencetuskan diskriminasi dalam rakyat. Objektif yang ketiga membuktikan bahawa mengetahui tentang adat dan budaya bangsa lain sebagai seorang mahasiswa dapat ditingkatkan dengan program kebudayaan kerana program kebudayaan dapat mendidik mahasiswa untuk bersikap patriotik dan cintakan negara. Rajah 3 dan 4 menunjukkan masih ada universiti yang memberikan pendedahan yang secukupnya tentang semangat perpaduan antara pelbagai etnik di kalangan mahasiswa. Namun pun begitu, masih ada sesetengah universiti yang tidak begitu cakna tentang keperluan mendidik mahasiswa tentang semangat perpaduan antara pelbagai etnik. Semangat perpaduan antara pelbagai etnik di kalangan mahasiswa amat penting bagi merapatkan jurang antara satu kaum dengan kaum yang lain. Kesimpulannya, penghayatan nilai-nilai murni oleh masyarakat majmuk, terutamanya mahasiswa, perlulah dipupuk sejak kecil lagi. Hal ini kerana ia dapat mengelakkan daripada berlakunya sentimen dan gejala sosial di antara kaum pada masa kini. Berakhlak mulia merupakan suatu ajaran yang paling penting dan baik, tidak kiralah seorang itu beragama dan budaya Melayu, Cina atau India sekalipun. Berakhlak mulia menunjukkan perilaku seseorang sama ada baik atau buruk. Oleh itu, masyarakat perlulah mempunyai akhlak yang mulia sesama kaum di Malaysia dan secara tidak langsung ia akan mengharumkan nama negara kerana terdiri dengan budaya dan akhlak yang baik sesama sendiri. Seterusnya, melihat daripada hasil soal selidik yang kami berikan kepada mahasiswa, jelaslah bahawa tahap penghayatan nilai bangsa masyarakat berbilang kaum dalam kalangan mahasiswa di Malaysia adalah tinggi dan positif. Ini bermakna mereka tahu dan sedar akan kepentingan menghayati nilai bangsa masyarakat dalam berbilang kaum di Malaysia. Oleh itu, kami berharap agar penghayatan dan pengamalan sifat patriotisme di dalam mahasiswa dapat ditingkatkan dari masa ke semasa supaya negara kita lebih maju ke hadapan dan saling membantu antara satu sama lain kerana sebagai mahasiswa yang muda, inilah akan yang mencorakkan negara pada suatu hari nanti. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.